Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Jadi tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu Wa Taala, rata-rata daripada kita semua tahu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu kita berada di alam roh. Allah Subhanahu Wa Taala telah panggil semua roh, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah tanya kepada semua roh, alastu bi rabbikum. Apa yang Allah Ta'ala tanya? Siapakah Tuhan kamu? Siapakah Rabb kamu? Maka semua roh menjawab, qalu bala syahidna. Semua menjawab, bahkan kaulah Rabb kami wahai Allah. Semua roh menjawab benda yang sama. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, Allah hantar kita di dunia ini sebagai ujian. Setiap manusia yang didatangkan di dunia ini akan merasai ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang ujiannya sakit, ada yang ujiannya kekayaan, ada yang ujiannya kemiskinan, kesusahan, macam-macam ujian yang Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala bagi ujian adalah Allah Subhanahu Wa Taala nak melihat sejauh mana keyakinan atau pengakuan kita di alam roh tadi yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rabb. Adakah kita yakin sebenar-benarnya dengan pengakuan yang kita buat itu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rabb kita? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dan pasti setiap orang akan merasai kematian. Tak kiralah kita siapa, apa pangkat kita. Kita ustaz ke, kita doktor ke, kita penyapu sampah ke, kita imam ke, kita orang biasa ke, kita kerja sebagai cikgu, kita jutawan sekalipun, semuanya akan merasai kematian. Jadi di dunia inilah tempat kita untuk mencari bekalan di akhirat nanti. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu setiap kali lalu di sebelah kubur akan menangis sehingga janggutnya basah. Satu ketika sahabatnya yang lain iaitu Sayyidina Kumail berada bersama-sama Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, telah tanya pada Uthman, wahai Uthman, kenapa kamu menangis sebegini rupa? Sedangkan ketika duduk dalam majlis, ketika diceritakan tentang syurga dan neraka, kamu tidak nangis seperti ini. Tetapi kamu lalu sebelah kubur, kamu menangis. Maka jawab Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, aku pernah dengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa kubur ini adalah persinggahan pertama sebelum persinggahan yang seterusnya. Sekiranya di kubur kamu selamat, maka kamu akan lebih mudah di persinggahan yang seterusnya. Dan Sayyidina Uthman beritahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa kubur ini boleh jadi satu taman daripada taman-taman syurga, dan boleh jadi satu lembah daripada lembah-lembah neraka. Jadi sama ada kubur kita lembah neraka ataupun kubur kita taman-taman syurga bergantung kepada amalan kita di dunia ini. Tak ada siapa yang akan lepas daripada kematian. Kalaulah Nabi SAW sendiri, manusia yang tiada dosa, menghadapi sakaratul maut, Nabi teriak tuan-tuan. Nabi teriak mengerang kesakitan ketika sakaratul maut. Apatah lagi kita ni makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, manusia biasa saja yang amalnya pun tidak banyak mana. Yang dikatakan sakaratul maut itu dikatakan seperti dawai daripada dalam badan kita ni ditarik melalui mulut kita. Seumpama dawai ditarik daripada mulut kita, seumpama kambing disiat kulitnya. Bagaimana rasa kesakitannya tuan-tuan? Kita tak dapat bayangkan. Sekiranya orang yang telah melalui sakaratul maut itu boleh dihidupkan semula, diceritakan kepada kita
semua, maka pasti dan pasti tak ada orang yang akan buat dosa. Satu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila dia meninggal dunia, bila hendak dimasukkan ke dalam kubur, maka kubur ini akan berkata-kata. Kubur akan berkata, dalam banyak manusia yang berjalan di atas muka bumi ini, engkaulah yang paling aku cinta, engkaulah yang paling aku sayang. Hari ini engkau telah diserahkan kepada aku, maka aku akan beri layanan yang baik kepada kamu. Maka tuan-tuan, ruang kubur akan membuka ruangnya sehingga sejauh mata memandang. Begitu luas kubur orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu pintu daripada pintu syurga akan dibuka dan masuklah haruman daripada syurga ke dalam kubur orang yang beriman kepada Allah. Hawa dingin daripada syurga masuk ke dalam kubur orang yang beriman. Amal-amal yang dilakukan di dunia akan datang menjadi peneman dia di dalam kubur nanti. Maka dia ada peneman di dalam kubur. Maka bila malaikat datang bertanya, "Ma rabbuka?" Siapakah Tuhan kamu? Dia akan jawab dengan yakin dan tidak takut, tidak gentar, "Allahu Rabbi." Maka lepaslah dia untuk menjawab soalan-soalan yang seterusnya, dan bermulalah nikmat dia, nikmat akhirat di dalam kubur orang yang beriman. Tetapi sebaliknya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila satu orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meninggal dunia, pergi ke kubur, kubur akan berkata, "Tiada ucapan selamat datang untuk kamu. Dalam banyak manusia yang berjalan di atas muka bumi ini, engkaulah yang paling aku benci. Hari ini engkau telah diserahkan kepada aku, maka aku akan beri layanan buruk kepada kamu." Itulah kubur orang yang tidak beriman. Maka orang yang tidak beriman ini akan merasai himpitan kubur. Maka kubur akan mengecikkan ruangnya sehingga tulang-tulang rusuknya bercagah. Nabi SAW tunjukkan seperti ini kepada sahabat. Tulang rusuknya berceragah. Tuan-tuan yang mulia, siksaan demi siksaan Allah Subhanahu wa taala akan hantarkan ke dalam kubur orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu pintu daripada pintu neraka akan dibuka. Masuklah hawa panas daripada api neraka ke dalam kubur orang yang tidak beriman kepada Allah. Dihantarkan ular-ular untuk menyiksa. Ular yang besar tuan-tuan yang mulia, bukan ular 1 meter, ular 2 meter panjangnya tuan-tuan, tetapi ular yang panjangnya sebulan perjalanan. Ular yang panjang, begitu panjang. Dihantar pula bukan 1 ekor, tetapi dikatakan 70 ekor. Satu riwayat lagi mengatakan 99 ekor akan dihantar ke dalam kubur orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ular ini menghembuskan bisanya, maka tak ada satu pun tumbuhan yang akan tumbuh di atas muka bumi ini. Maka dia akan menerima siksaan demi siksaan. Patukan daripada ular tadi mematuk si mati. Bila satu patukan dilepaskan, maka 70 hasta dia akan tenggelam ke dalam bumi, dan dia akan ditimbulkan semula dan dipatuk lagi. Maka perkara itu akan berulang sehinggalah ke hari kiamat nanti. Jadi tuan-tuan dan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dunia inilah tempat kita berusaha untuk supaya kehidupan kita di akhirat nanti lebih baik daripada kehidupan dunia. Kita hidup di dunia tuan-tuan sementara saja. Yakinlah hidup di dunia sementara. Tak ada makhluk mana pun yang boleh hidup di dunia ini selama-lamanya, kecuali Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang akan kekal selama-lamanya. Jadi di dunia inilah tuan-tuan kita usahakan macam mana harta kita yang kita ada,
Harta yang banyak boleh kita gunakan untuk agama Allah, boleh kita sedekahkan kepada fakir miskin, membayar zakat. Apa yang kita miliki hari ini tak akan dapat kita bawa ke sana kecuali apa-apa yang kita telah berikan. Benda yang kita infakkan, benda yang kita sedekahkan kepada orang-orang lain, maka itulah yang milik kita sebenar-benarnya. Dan satu amalan yang perlu kita buat hari-hari adalah jangan lupa kita membaca surah Al-Mulk ataupun surah Tabarakalladzi 30 ayat. Kita baca setiap malam, dan apa kelebihan dia, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan kita daripada azab kubur. Semoga kita semua dihindarkan daripada azab kubur dan selamat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah.